bahwa segala yang disebut dalam dasar reformasi tanah ini boleh dibuat. Dia boleh dibuat kerana dia dalam kuasa kerajaan negeri Sabah. Mengikut perlembagaan Malaysia, tanah adalah di dalam bidang kuasa negeri, dan dalam perlembagaan negeri Sabah, tanah adalah segalanya di bawah kerajaan negeri, termasuk tanah agensi kerajaan persekutuan, Felda, Velkra, termasuk tanah yang diduduki agensi kerajaan persekutuan pun di bawah kerajaan negeri Sabah. Ini mengikut perlembagaan negeri dan juga perlembagaan Malaysia. Maka segalanya yang disebut di sini, dijanji di sini ini boleh dibuat mengikut undang-undang. Dan saya memang juga tahu bahawa ini boleh dibuat mengikut kemampuan kerajaan negeri Sabah. Saudara Japiri cakap tadi, dan di dalam surat khabar tadi hari ini, bahawa 48.000 kes permohonan tanah di Sabah, hampir 99% ini melibatkan tanah anak negeri NT, diselesaikan dalam 2 tahun, dan 40.000 geran NT dikeluarkan dalam 2 tahun, terbanyak dalam sejarah negeri Sabah. Ini boleh membuktikan bahawa pengeluaran geran NT, tanah kepada NCR boleh dibuat dan pernah dibuat dalam masa yang singkat. Untuk makluman, cara yang ini dibuat dahulu, kerana kalau dahulu disebut jabatan tanah ukur, tidak cukup pegawai, tidak cukup komputer, tidak cukup kaki tangan, tidak cukup masa. Ini yang alasan yang diberikan dahulu. Maka hari ini kalau kita pergi jabatan tanah, sama ada di Ranau, sama ada di Kiki, kita bubutlah cari pegawai. Di manakah sudah itu PT? Itu file pun hilang. Tidak hilang pun tidak dapat dicari. Kadang-kadang ada itu file sana, tapi tidak, file tidak berjalan, kecuali ada itu grease baru dia berjalan. Pulus, ada pulus baru dia boleh jalan. Itu file. Ada sana, tapi dia bilang tidak ada. Maka pengalaman saya dulu, saya berkuam dulu, banyak orang datang pejabat. Saya wakil rakyat dulu, banyak orang datang pejabat minta itu permohonan tanah dibubut. Dan kita tahu bahawa itu permohonan walaupun teratur, walau LUC sudah setuju, tidak sampai diluluskan. Dan tidak sampai hasil bumi. Kalau sampai pejabat hasil bumi di jabatan ketua menteri, hilang juga itu file. Cari lagi satu kali. Banyak orang kampung pergi Kota Kinabalu, duduk di hotel, kadang-kadang tidak mampu, duduk di tangga sini sana mencari pegawai, mencari kaki tangan. Ini saya bilang jerebu kalau pergi jabatan kerajaan, susah mau cari. Maka pada masa itu, apabila kita ada kuasa, kita menumbuhkan satu pasukan khas, satu task force, dan kita sediakan, saya masih ingat, khas untuk pengeluaran geran tanah, khas 4 juta ringgit. Dululah 4 juta ringgit untuk beli komputer yang cukup, untuk beli alat-alat lain yang cukup, untuk beli itu kertas itu geran tanah yang cukup, dan juga membayar allowance overtime, di mana pengarah sendiri dengan kaki tangan dalam section mengeluarkan geran tanah diberikan overtime setiap malam, kerja sampai jam 10 malam. Menteri sendiri pergi inspection di jabatan tanah ukur. Dulu biar pejabat lagi kecil, sekarang pejabat sudah besar, kan? Ada bangunan baru, kecil biar pejabat, tapi kerja sampai jam 10 malam. Ada juga kadang-kadang jam 10 malam pegawai kanan ataupun pengarah kena bawa itu staf pergi makan supper, makan tengah malam. Malam-malam ini dibuat. Satu masalah itu juru ukur dan ukur tak
cukup juru ukur bikin ukur itu geran sebelum itu tanda RSP sebelum geran dikeluarkan. Maka kita bukan hanya menggunakan lawan tanpa masa untuk juru ukur kerajaan, kita juga menggunakan juru ukur swasta. Dan dalam 2 tahun ini saya sendiri ada turun, saya sendiri menyerahkan geran tanah yang ada dari Kutak, di Kota Marodu, di Kota Bulut banyak dikeluarkan, di Ranau pun ada, di Kinabatangan paling banyak. Di Kinabatangan dulu, orang yang sudah tunggu 30 tahun, dia bilang dari zaman British, dari zaman USNO, sekarang baru tapat. Bermakna ini boleh dibuat. Yang berlaku hari ini, tanah-tanah yang di pohon, kalaupun anak negeri layak mendapat Grant NT, karena dia sudah ada NCR, dari NCR menjadi NT, dia sudah memohon tanah itu dari dulu. Tapi tanah ini pada masa beberapa tahun ini tidak diluluskan kepada orang kampung, dia diluluskan kepada syarikat-syarikat besar yang ada kaitan dengan pemimpin-pemimpin UMNO pada hari ini. Maka rampasan tanah berlaku. Video-video yang kita lihat tadi, video yang kita nampak yang berlaku di Bangi, yang di Sukau, yang di Matunggung, yang di Serudung, semua ini berlaku hari ini di Negeri Sabah kepada anak Negeri Sabah sendiri. Kenapa ini boleh berlaku? Karena pemimpin-pemimpin kita hari ini, mulai daripada ketua menteri sampai dia punya wakil rakyat, sampai dia punya PKR dan lain-lain, ini sudah tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Dia bersahabat, dia kapsit dengan syarikat-syarikat besar, merampas tanah orang kampung. Jadi hal ini tidak perlu berlaku di Sabah, tidak pernah berlaku di Sabah, sekarang sudah berlaku.